والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 79. Muka surat 79, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bahagi yang keempat, yakni bahagian yang keempat daripada 4 bahagian barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Barang yang tiada masuk, barang yang tiada masuk ia barang sama sekali di bawah ikhtiar, di bawah ikhtiar dan usaha hamba. Mana contohnya? Seperti mati kekasih, mati orang yang dikasihi. Itu barang yang tidak masuk, tidak ada hubungan sama sekali dengan ikhtiar dan usaha kita. Tidak masuk, mana tidak ada hubungan, tidak ada kaitan, tidak bersangkut paut pun dengan ikhtiar usaha hamba. Seperti binasa kekasih, seperti mati kekasih orang yang dikasihi, dan binasa harta pun sama juga. Dan segala balak, segala ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sabar atasnya, atas bahagian yang keempat ni, setinggi-tinggi segala pangkat, yakni setinggi-tinggi segala pangkat bagi sabar. Bahagi yang keempat, bahagian yang keempat daripada 4 bahagian, perkara yang berlaku kepada manusia, perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Dalam kehidupan kita ni tak sunyi daripada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, perkara yang berlaku di dalam kehidupan kita ni perkara yang bersetuju dengan keinginan nafsu kita. Contoh dalam kitab ni, sihat badan, selamat, dapat kekayaan, kemegahan. Itu contoh perkara yang berlaku dalam kehidupan kita yang bersetuju dengan keinginan kita lah. Itu yang kita duk usaha, kita duk minta. Apabila Allah Ta'ala qadakkan kepada kita sihat badan, selamat, kaya, maka sangatlah berhajah kepada sabar. Sabar dengan bahawa tiada melampaui, tiada berlebih-lebihan pada bersedak-sedak dalam keadaan Tuhan qadakkan kita sihat badan, selamat, kaya. Kena sabar. Kerana kalau kita tidak sabar atas sihat badan, selamat, kaya ni,
dia akan melampaui, maka jatuh di dalam kebinasaan. Yang mana apa yang Tuhan qadakkan kepada kita perkara yang manis ni, perkara kita suka ni, hanya sementara sahaja. Hanya sementara, sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada kita sabar ataupun syukur dalam menggunakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam perkara yang berlaku pada kita yang baik ni pun ada sabar. Kita biasanya syukur je lah. Sehat badan, syukur. Selamat, syukur. Dapat kekayaan, syukur. Iyalah syukur tu. Tapi ada juga bahagian sabar. Apa bahagian sabarnya? Sabar, tahan diri dengan bahawa apa yang Tuhan qadakkan nikmat itu hanya sementara, ujian daripada Allah, jangan melampaui. Memanglah apabila kita sihat, gagah, kaya pula, banyak perkara yang kita boleh lakukan. Luaslah jadinya, luas. Nak buat perkara yang berlebih-lebihan pun, kita sihat, kita kaya. Yang mana sabar dalam keadaan seumpama ni, hak ni sabar yang lebih sukar, sabar yang lebih payah. Sabar dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita banyak harta, sabar. Allah Ta'ala beri kita kemegahan, kedudukan, pangkat, sabar. Itu hanya sementara sahaja. Jangan berlebihan menggunakan kemegahan dan pangkat. Sebab kalau tak sabar di situ, apabila ada kemegahan, ada pangkat, ikut suka kita. Kita orang atas kan, hak bawah ikut yang kita nak buat. Sabar. Itu ujian daripada Allah, sementara je. Dapat kemegahan, dapat pangkat, dapat kedudukan, sementara je. Sabar dengan bahawa jangan berlebih-lebihan melampaui dengan apa yang ada pada diri kita, yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurlah juganya. Syukur dengan bahawa sehat badan, guna untuk mengabdikan diri akan Allah. Kaya, guna untuk mengabdikan diri akan Allah. Itu syukur. Tapi bukan syukur je, berserta dengan sabar. Barang yang berlaku kepada kita yang tidak disukai oleh hawa nafsu, ujian daripada Allah, bukannya sabar, nanti sabar yang paling tinggi nanti, bahagian keempat ni. Bukan di situ ada syukur pula. Syukur ke mana? Itu ujian daripada Allah tu, qada yang pahit kepada kita. Syukur ke mana? Apabila kita sabar, kita redha, Allah ampuni dosa kita tanpa bertaubat. Ampuni dosa kerana bertaubat, satu jalan. Ampuni dosa kerana bertaubat, satu jalan. Diampuni dosa kerana doa-doa orang soleh kepada kita, satu jalan. Diampuni dosa apabila sabar, redha atas balak ujian daripada Allah, itu satu jalan. Dan di bawah kehendak Allah, Allah boleh mengampuni dosa walaupun tanpa sebarang jalan. Tapi di antara jalan diampuni dosa selain daripada taubat, sabar, redha atas balak ujian daripada Allah. Kena syukurlah. Bila kita sabar, redha dengan balak yang keempat ni, Allah Ta'ala ampuni dosa, maka syukur, berterima kasih kepada Allah. Sebab terkadang Allah Ta'ala qadakkan hak manis sentiasa, tiba-tiba mati. Ni Allah Ta'ala qadakkan manis kerana Allah uji dengan qadak yang pahit. Maka redha, sabar, Allah akan ampuni dosa. Dosa habis diampuni, akan diangkat darajah pula di sisi Allah. Syukur situ. Sabar, redha satu segi, syukur satu segi. Yang kita biasanya, kalau qada Allah qada yang manis, qada yang baik, syukur je lah. Sabar kita jangan sebut.
Bila Allah qadakkan yang pahit, balak daripada ujian daripada Allah, yang kita sebutnya sabar je, syukur tak ada. Dia ada kedua-dua. Dia ada sabar, dia ada syukur. Tapi sekarang ni bicara sabar. Kemudian pergi kepada perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ni yang menyalahi akal hawa nafsu. Mana yang pertamanya mengerjakan ketaatan, sabar di dalam mengerjakan ketaatan. Permulaannya sabar atas belajar. Nak mengerjakan ketaatan kena ada ilmu, sabar atas belajar. Sabar atas belajar, kemudian sabar atas amal. Dia belajar dan amal termasuk di dalam ketaatan. Sebab belajar wajib fardu ain, beramal pun wajib fardu ain, hak wajib itulah. Jadi kita nak melakukan ketaatan, sabar pada belajar, sabar pada beramal. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, bahagian kedua, meninggalkan maksiat. Kena sabar juga. Kena sabar. Sekarang ni lagilah kena kuat sabar. Sebab maksiat sekarang ni bukan jauh-jauh dah maksiat sekarang ni. Maksiat sekarang ni ada bersama dengan kita. Maksiat sekarang ni ada bersama dengan kita. Faham tak ni? Tubuhnya uzlah, asingkan diri daripada orang ramai, kurang pergi mari, duduk senyap je. Senyap tu tubuh. Tapi sebenarnya satu dunia ada di tangan dia. Telefon lah. Dulu senyap duduk rumah, tak pergi ke mana-mana, alhamdulillah selamat daripada maksiat. Macam contohlah bulan Ramadan, tak usah turun bandar lah bulan Ramadan ni. Sebab apa? Kalau turun bandar kuruh dosa. Turun bandar kuruh dosa. Tengok orang perempuan lah bandar. Jadi bulan Ramadan duduk rumah, jangan duduk berjalan-jalan. Kalau keluar bandar kuruh dosa. Sekarang ni duduk rumah tu lagi bahaya. Duduk rumah tu lagi bahaya. Sebab apa? Untuk maksiat tu terbuka dah sekarang. Orang perempuan contohnya, orang perempuan jadi suri rumah, maka dia duduk rumah je, mudah je jaga diri. Dulu sekarang jangan main. Lebih hebat lagi perempuan suri rumah daripada perempuan yang bekerja. Sebab perempuan yang bekerja ni tak sempat nak cara orang, tak sempat. Hak ni duduk rumah ni dah segala-gala mudah kan? Segala-gala mudah. Dulu perempuan duduk di rumah, basuh baju, basuh kain, lama mana masih digunakan. Orang dulu duduk di rumah ni, suri rumah, masih digunakan untuk basuh baju kain. Lama mana masih digunakan. Dan sekarang ni buat apa? Tak ada buat apa-apa pun. Bubuh dalam mesin basuh. Tekan. Lepas tu ke mana? Telefon. Nyek main telefon. Ke macam mana sekarang? Kalau dulu tak ada pergi ke mana-mana, perempuan si rumah, selamat duduk dalam rumah, fokus pada urusan kerja rumah je. Ni tak ada apa dah sekarang. Mudah je segala-galanya. Mudah segala-galanya. Banyak masa kosong. Masa kosong tu buat apa? Perempuan yang bekerja, dia tak ada masa kosong. Dia kena fokus pada kerja dia. Perempuan duduk rumah ni. Yang mana perempuan ada rumah ni lebih tahu maklumat daripada suami yang sibuk bekerja. Ni hak perempuan ni. Ni kadang-kadang hak macam-macam. Kena sabar. Daripada sabar ketika meninggalkan segala maksiat. Tu kena sabar. Mula-mula okey lah. Mula-mulanya jelah sesama adik-beradik, keluarga, duduk jauh-jauh pun berhubung tiap-tiap hari. Mula-mulalah silaturahim. Mula-mula silaturahim. Kemudian dia pun larat. Macam mana? Adalah macam mana?
Mula-mula ni silaturahim lah. Maknanya dengan adik-beradik tu tiap-tiap hari boleh berhubung. Bukan berhubung cakap. Boleh mana ni? Hak nampak muka tu lah. Dia panggil video call apa panggil. Boleh nampak muka laginya. Mana apa? Hubung silaturahim. Mula-mula. Lepas tu lama apa cerita pula? Cerita orang lah. Sabar pada meninggalkan segala maksiat. Kalau tak sabar kau pada habis gitu je. Habis masa gitu je. Ingat tak masa PKP tu? Masa PKP kan, tak ada pergi ke mana-mana kan. Ada orang gunakan masa PKP telefon untuk dengar kuliah agama. Banyak dia dengar kuliah agama. Ada orang pada masa PKP tu gunakan telefon, Allah lah, sia-sia. Kan masa tu kan tak boleh ke mana-mana kan. Duduk di rumah je. Maknanya tak masuk mula-mula tu. Mula-mula memang dululah ingat dah. Memang tak boleh ke mana-mana. Mereka boleh pergi pasar beli gitu je masa tu. Ada orang gunakan telefon untuk belajar ilmu agama. Boleh khotang kitab masa tu. Tapi ada orang menggunakan masa tu, masa PKP lockdown tu, dengan telefon dia sia-sia. Sia-sia okeylah. Sia-sia ni tidak berpahala. Bukan sia-sia, bukan maksiat. Sia-sia ni tidak berpahala tapi tidak berdosa. Tapi bukan sia-sia, bukan bermaksiat. Sabar pada meninggalkan segala maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terdahulu kita baca minggu lepas, barang yang tiada sangkut paut dengan ikhtiar hamba, tapi baginya ikhtiar pada menolak, umpama menyakiti orang lain dengan lidah atau dengan tangan, maka sabar dengan bahawa ketiadaan membalas. Sebab orang menyakiti kita itu bukan ikhtiar pilihan kita. Mengerjakan ketaatan ikhtiar pilihan kita. Meninggalkan maksiat ikhtiar pilihan kita. Orang menyakiti kita, kita tak ada, bukan ikhtiar pilihan kita. Kita memilih supaya orang menyakiti kita. Kan? Ada ni. Tetapi boleh jadi juga dah. Orang menyakiti kita adalah ikhtiar kita sendiri. Ada juga dah. Dah. Kita pergi apa? Jolok, sarang, terbuang. Jolok, sarang, terbuang. Faham lah, terbuang. Bila jolok, sarang je, menyakitilah, terbuang akan kita. Pilihan kita tu. Sebab kita jolok, sarang, terbuang. Terbuang menyakiti kita. Pilihan sebab kita pergi jolok sarang dia. Sama juga. Kita pergi jolok. Wak pandai. Wak sombong. Wak sombong, dia jolok, sarang terbuang, bergelepar lah kena. Itu macam mana tu orang menyakiti tu? Orang menyakiti berpunca daripada ikhtiar kamu. Yang jolok, sarang terbuang. Ada ni. Jadi waktu tu dia kena sabar yang kedua tu. Sabar daripada meninggalkan maksiat. Apa yang ditulis, yang dikata tu, itu benda salah. Benda maksiat. Benda yang berdosa. Benda yang kita minta maaf. Itu yang sabar yang kedua. Bukan yang ketiga. Sebab dia yang memulai. Dia yang buat salah. Tadilah jolok, sarang terbuang. Faham lah. Bila jorok, sarang terbuang. Hak yang ketiga ni tak ada apa-apa kitanya. Duduk molek je. Orang menyakiti. Orang fitnah. Orang menyakiti dengan lidah atau dengan tangan. Menyakiti itu umpak, fitnah, maki. Itu bukan pilihan kita. Tapi kita ada pilihan untuk menolong.
Kita ada pilihan untuk membalas. Sabar daripada membalas. Itu sabar yang disunatkan. Tu kadang-kadang hak tak boleh nak jaga tu telefon tu. Telefon. Bebas, sedap sangat. Bebas, sedap sangat. Kalau tengok dalam telefon tu, nama tu nama orang Melayu lah. Tak tahulah. Letak nama Melayu saja pun dah tahulah. Tapi bukan dia. Bukan. Itu bukan setakat maksiat. Bukan dosa dengan anak Adam. Bukan dosa anak Adam biasa. Dosa anak Adam yang berilmu. Nak duduk mana nanti? Aman damai ke hidup seumpama tu. Orang pun buka FB. Oh, comel nampak. Anak bini pakai tudung comel nampak. Tapi tulisannya macam mana? Satu, telefon waktu tu. Satu, sabar. Bagian kedua, sabar pada meninggalkan segala maksiat. Orang menyakiti berpunca daripada kita yang memulai. Kita yang memulai. Sebab apabila orang yang menyakiti, memanglah boleh membalas, boleh menolak, ambil tindakan supaya dia akan berundur. Tapi membalas pun ada hak dia. Membalas ada hak dia. Boleh membalas, boleh membalas. Sebab dia menyakiti orang yang berilmu, boleh balas. Tapi ada hak dia. Dengan balas tu akhirnya menginsafkan. Insaf betul ke tak, tengoklah. Insaf betul ke tak. Tambahan kalau orang yang memang dah begitulah perangai, begitu dah perangainya, maka itu serah pada dia lah macam mana. Tapi apa yang menimpa tu, itu bukan hak bagian ketiga. Orang menyakiti dia pun sabar. Tak. Sebab apa? Dia tidak sabar daripada meninggalkan perkara maksiat. Jangan apa-apa. Dia panggil apa? Apa? Play victim apa panggil tu? Play play victim. Gitu. Play victim. Dia jadi mangsa pula dah. Dia yang memulai. Akhirnya apa? Play victim. Saya tulisan tu saya faham lah, tapi nak sebut tu tak pandai. Play tu pandai lah sebut. Play tu victim. Dia yang memulai, akhirnya dia jadi mangsa pula dah. Dia bukan mangsa, dia pemangsa yang dibalas oleh orang yang lain. Yang ketiga ni dah comel-comel. Orang menyakiti, orang umpat, orang fitnah, orang maki. Sabar daripada membalas. Membalas pilihan dia. Dia boleh pilih membalas dan dia boleh pilih sabar. Maka sunat dia pilih sabar daripada membalas. Sebab dahulu bicara dah sabar yang wajib, sabar yang sunat. Mana sabar yang sunat dahulu? Sabar atas ibadah yang sunat dahulu. Sabar yang sunat, sabar atas ibadah yang sunat. Sabar atas meninggalkan perkara yang makruh, itu sabar yang sunat. Dan sabar yang sunat juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan orang menzalimi akan dia. Itu sabar yang sunat. Jadi dia boleh memilih untuk membalas, dia boleh memilih untuk sabar daripada membalas. Maka dia pun memilih sabar daripada membalas. Itu sabar yang disunatkan, walaupun sunat pahalanya besar. Itu yang ketiga. Barang yang keempat ni, barang yang tiada masuk, barang yang tiada sangkut paut. Ia barang sama sekali berikhtiar, pilihan dan juga usaha hamba. Tak masuk dalam ikhtiar dia. Bukan pilihan hamba,
bukan pilihan orang lain, semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti mati kekasih, mati orang yang dikasihi. Mati orang yang dikasihi. Ini mati biasalah. Kalau mati berpunca daripada orang yang menzalimi, itu masuk kepada nombor 3. Mati kerana dizalimi. Mati kerana dizalimi. Mati kerana berlakunya kemalangan berpunca daripada kecuaian manusia yang lain. Tu duduk nombor 3. Kematian tu bukan bersebabkan ikhtiar hamba, tapi kita boleh ambil tindakan. Sebab kematian berpunca daripada dizalimi. Kematian berpunca dari kemalangan yang berpunca dari kecuaian manusia. Itu masuk nombor 3. Macam mana tu? Berlaku kemalangan tu berpunca daripada kecuaian. Nak ambil tindakan ke tidak? Sabar daripada mengambil tindakan membalas. Itu masuk nombor 3. Ni mati bukan mati dizalimi. Bukan mati berpunca daripada kecuaian manusia. Sebab kalau kata orang yang menzalimi, orang yang cuai, itu pilihan dia. Maka yang hamba yang dizalimi ni dia tak ada ikhtiar lah pada perkara tu, tapi ada ikhtiar pada menolak. Itu bahagian ketiga. Ini semua kita bicara pada zahir belaka ni. Dizalimi ke ataupun kecuaian ke, hakikinya qada qadar belaka. Itu yang lupalah waktunya. Kita minggu lepas, minggu dulu panjang bicara berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Yang pertama mengerjakan ketaatan, yang kedua meninggalkan maksiat. Itu pilihan hamba pada zahir. Hakikinya qada qadar belaka. Yang ketiga, yang keempat, yang keempat, perkara yang berlaku tu tidak ada berkait dengan ikhtiar hamba, tapi hamba ada ikhtiar pada menolak ataupun membalas. Hakikatnya kalau hamba menolak membalas pun qada qadar juga. Hak yang keempat ni barulah ni hak hakiki, tak ada berkait dengan ikhtiar hamba, semata-mata qada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kedua, ikhtiar hamba pada zahir. Yang ketiga, perkara yang berlaku tu bukan ikhtiar hamba, tapi hamba ada ikhtiar, ada pilihan untuk menolak dan membalas. Tapi hakikatnya sama saja. Hak qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi minggu lepas tu ada soalan lah, pelik soalan tu. Soalan minggu lepasnya, miskin dan kaya itu bukanlah qada qadar dah. Betul ke ditanya? Kata pelik sungguhlah. Tanya soalan gitu, tapi ada orang balas lah. Ada orang balas. Kaya miskin bukanlah qada qadar dah. Betul ke dia? Ada pula yang bukan qada qadar. Kaya miskin bukan qada qadar, betul dah. Allah. Maknanya kau ni orang baru ni barangkali, tapi ada orang balas lah. Ada orang balas, orang hakikatnya qada qadar belaka. Mana ada yang tukang qada qadar. Ada juga timbul minggu lepasnya. Lepas tu ada pula yang timbul yang susuli kemudian. Gini dia kata, jadi miskin tu qada qadar lah. Lepas tu kita ikhtiarlah keluar daripada kemiskinan. Sekarang ni miskin tu qada qadar. Lepas tu kita usahakan supaya keluar dari kemiskinan. Iyalah, kita usaha. Tapi hakikatnya qada qadar juga usaha kita. Samalah. Kita lapar, bukan qada qadar. Lepas tu kita cari makanan, bukan usaha. Tapi hakikatnya usaha kita tu pun qada qadar. Lepas makan jadi kenyang pun qada qadar. Tapi asalnya lapar kita qada qadar. Kita nak senyap je, ke mana nak senyap pun.
Tapi dok lah. Bila lapar ni kok, kita pun berusaha cari makanan. Kita pun makan. Lepas makan kita pun kenyang. Lapar sebelum tu, kita berusaha cari makanan. Kita makan, jadi kenyang. Kodok-kodok dah ke? Hak mula-mula tu, kaya miskin bukanlah kodok-kodok. Betul ke dia tanya? Oh tu pelik dah. Tapi orang bercerita-cerita adalah pula orang yang maksud dianya kodok-kodok jadi miskin. Kita pun usaha keluar dari kemiskinan. Memanglah kita akan usaha keluar dari kemiskinan. Itu usaha kita. Tapi miskin kita pun pada zahirnya usaha kita juga. Kenapa miskin? Pemalas? Kerana miskin. Belajar dak tinggi, contohlah. Kemudian dia pun berubah sikap. Malas dia jadi rajin. Dia pemalas dahulu pun kodok-kodok, miskin dia kodok-kodok, dinasihati, dia pun berubah sikap. Dia pun jadi rajin. Nasibnya berubah jadi lebih baik. Kodok-kodok dah ke? Itu tak lari dah. Itu cerita bab miskin. Ni cerita bab lapar. Samalah kita sakit. Kodok-kodok. Tapi sakit kita memang kodok-kodok. Pada zahirnya, kenapa sakit? Pada zahirnya kenapa sakit? Adalah punca dia. Daripada makanan kita. Sebab makanan lah punca segala penyakit. Makanan punca segala penyakit. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Punca penyakit Nabi kata makanan. Kemudian dia panggil asal punca sembuh adalah pantang. Ada ni. Punca penyakit makanan. Punca sembuh pantang. Pantang apa? Pantang jumpa. Itulah ayat tu. Tu pantang. Dia kata pantang. Bagus pantang. Pantang jumpa. Tu. Bukan tu ada dalam kitab Minhajul Abidin. Antara apa ni? Antara dia kata punca penyakit makanan. Punca berobat pantang. Antara dua tu yang lebih besarnya pantang. Imam Ghazali pun buat bandingan. Kalaulah kata tak berapa rajin dah buat amal sekali pun sunat lah, bukan wajib ni. Pantang daripada maksiat, okey dah. Contoh tadilah makan obat payah. Ada ni. Tak apalah, tapi pantang. Nak buat ibadat payah nak ibadat ni, sunat-sunat tak apalah, pantang daripada maksiat. Atau lebih besar. Ni buat ibadat maksiat buat. Buat ibadat maksiat buat. Baca Quran rajin sangat, mengupak pun rajin sangat. Nak pergi ke mana gitu? Baca Quran rajin, mengupak pun nombor 1. Nak pergi ke mana? Hak ni bukan kata rajin baca Quran. Baca Quran dah anda. Ada. Tapi dia tak cara orang. Baik ni. Hak molek laginya rajin buat amal ibadat, pantang daripada maksiat. Itu nombor 1. Jadi punca penyakit makanan. Jadi sakit-sakit itu pilihan kita juga. Ada pilihan kita lah. Penyakit tu kenapa. Pilihan kita. Kita pun berobat. Pilihan kita nak berobat. Itu syariat. Tapi berobat kita pun kodok-kodok. Sembuh ke tak sembuh kemudian kodok-kodok. Jadi macam mana boleh timbul? Kaya miskin bukanlah kodok-kodok. Bukan kodok-kodok, nak gimana pula jadinya? Payah. Ada orang baru-baru ni nak fokus pada bab kodok-kodok. Kena dah. Kena dah. Nak mengajar, nak fokus bab kodok-kodok.
Ada yang sampai ke dipersoalkan. Ustaz ngajar ni tak sama dengan ustaz glamour yang mengajar. Ustaz glamour yang mengajar begini. Sebut nama dia dalam kelas. Yang ustaz mengajar tak sama. Mana betul glamour lah. Ustaz baru ni tak betul lah, maksud dia gitulah. Sebab ustaz baru ni tak glamour pun. Ustaz glamour ajar lain. Tapi saya tak pernah lah kena gitu. Tak ada kata ustaz ngajar tak sama ustaz glamour, tak pernah kena gitu. Hak ni hak baru nak mengajar ni, kena gitu. Akan dipersoalkan dalam kelas. Yang ustaz mengajar tak serupa dengan ustaz nama sekian-sekian yang mengajar. Hak memang salah terang-terang dalam bab qada dan qadar. Hak ni orang apa? Orang lentang, orang bangkang. Orang lentang, orang bangkang. Kalau tak lentang, tak bangkang pun berulang kali, ulang tak boleh nak pergi. Akhirnya macam-macam berlaku. Berlakulah pemberontakan. Ada ni. Dah bila orang tak boleh terima kok, pemberontakan lah. Pemberontakan. Hak lari tak ambil kaca, Hak lari lepas tu cari jalan maksud ustaz tu berhenti, cari jalan untuk ustaz tu berhenti. Hak tak lari tapi duduk dalam tapi rasa berhenti ustaz tu. Payah aja orang. Pemberontakan. Siapa? Tak ada nak terima. Dia nak terima. Ada sebahagian dia tak kacau tapi dia undur diri. Dia undur diri tak kacau. Ada orang tak? Dia undur diri serta dia kacau. Ada yang tidak undur diri tapi dipisah. Nak supaya berhenti lah. Pening orang je. Ni ustaz-ustaz baru yang nak fokus pada bab qada qadar, bab istighfar hamba. Ini ujian akhir zaman. Yang mana terkadang yang payah nak terima tu orang yang bukan baru-baru belajar. Orang belajar lama tapi dia belajar cara mana tak tahulah. Yang tak belajar sifat 20 tu kerana tak belajar sifat 20. Ada yang belajar juga sifat 20. Tapi kenapa jadi bab qada qadar permulaan agama mengenal Allah tak lepas? Tu kena ulang tu. Hak duha tadi di Masjid Kipso. Hidayatus Sibyan. Sifat iradah. Tak silap dikatakan bulan 5 masuk sifat iradah. Kata bulan 5 tahun depan pula lah jadinya setahun sifat iradah. Panjanglah. Pembicaraan sifat iradah, pembicaraan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang kerana ulang-ulang. Boleh baca je. Ada orang baca kitab Hidayatus Sibyan, dia ada 8 muka surat bicara tauhid. Sekali baca setengah jam. 3-4 kali baca habis bab tauhid, masuk bab fiqh. Bab fiqh tu baru lambat, baru perici. Hak tauhid tu sekali jalan je. Baca. Wujud sampai ke wahdaniyah sekali baca. Wahdaniyah sampai ke kalam sekali baca. 4-5 kali baca habis 8 muka surat bicara bab tauhid. Masuk bab fiqh surat 8 surat 9 barulah perici. Fiqh baru nak main. Tauhid pakai sepitah lalu je. Boleh je baca gitu. Tapi orang panggil belajar sifat 20 juga. Faham ke tak? Gibat itu usaha ni, perkara jahat qada qadar tu jelas rukun yang keenam. Bab itu usaha ni tak jelas sebab kalau kita hanya fokus pada rukun yang keenam, sekalian qada qadar, sekalian qada qadar, tak ada benda kita. Tak ada lah qada qadar belaka. Mu Tuhan Jabariyah pula. Ada ni. Kalau semata-mata tajuk rukun yang keenam. Tapi tajuk memang kena baik jahat qada qadar tu tak payah mana dah. Tapi hak jahat dinafikan qada dan qadar manis.
Dalam pengajaran banyak yang menafikan perkara jahat qada qadar. Mana mungkin Firaun kafir qada Allah? Kalau Firaun kafir qada Allah, Firaun akan dikekalkan neraka. Kerana kafir Firaun qada Allah. Di manakah keadilan Allah? Macam mana nak upah orang Melayu kita yang berfahaman perkara jahat qada Allah ni? Orang Melayu dia merancang untuk buat forum benar, untuk menjelaskan, untuk memperbetulkan fahaman orang Melayu perkara jahat qada Allah. Buat forum. Tapi tak jadi. Senyap gitu je. Mungkin orang beritahu ke dia, kali forum kat mana? Salah orang tu. Kali wallahu a'lam lah. Tak ada forum daripada tu. Orang Melayu ni nak ubah macam mana ni? Dalam dia cakap tu, macam mana ustaz-ustaz? Mungkin depan tak ada ustaz juga. Macam mana ustaz-ustaz? Kita nak perbaiki orang Melayu ni yang berfahaman perkara jahat qada Allah ni. Macam mana ustaz? Kita nak perbetulkan. Dia tanya ustaz ada depan. Hak mana ustaz dah tahulah hak dia tanya tu. Macam mana kita nak perbetulkan orang Melayu kita ni? Salah kita. Mana mungkin perkara jahat? Contoh kufur Fir'aun qada Allah. Fir'aun akan kekal neraka kerana dia kufur. Kufur tu qada Allah. Mana ada Allah kalau gitu? Ni orang YouTube belaka ni. Orang FB belaka ni. Orang FB belaka. Ya, orang yang kalau kita kata kok banyak pertelingkahan. Telingkah orang ni, pertikah orang ni, banyak pertelingkahan. Tapi apa yang dikatakan tadi, perkara jahat bukan qada Allah, tidak ada yang orang bangkang. Dok sekarang ni kita ni kalau contohlah, kalau kita ni banyak pertelingkahan. Mana kita banyak orang yang tengah cari nak ambil isu. Kok mana nak ambil isu ni kan? Jumpa satu benda je orang pun ambil isu. Sebab orang yang selalu bertelingkah antara satu sama lain. Mana jumpa poin je, jumpa jumpa bahan je, orang akan mana? Orang akan bangkit lah. Orang akan highlight kan. Ni. Salah. Sebab orang yang biasa bertelingkah. Tapi orang yang biasa bertelingkah ni bicara macam tadi. Yang orang duk serang dia selama ni tak setuh pun hak dia cakap gitu. Ada ni. Sekarang hak ni dia adalah dia kurang nyataan gini orang balah. Berlawan sentiasa ni. Hak bab-bab lain lah. Bab-bab ayat mutasyabihah ke banyaklah bab-bab lain. Tapi disentuh perkara jahat bukan qada Allah ni, yang memusuhi dia tu tak ambil isu pun. Tak ambil isu pun. Senyap begitu je. Kenapa? Terkadang yang mengaku ahli sunnah pun bukan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Hati-hati gitu. Hak tu banyak sangatlah. Hak mengaku ahli sunnah yang bukan ahli sunnah dalam bab itu ni banyak. Hak tu dalam bab pegangan tu. Itulah orang yang mengajar ni kena beri nasihat lah. Orang yang belajar ni diikut pada orang mengajar. Orang mengajar beri nasihat. Kita mengajar pekoh ke tasawuf ke, kita ceramah kita apa ke, peringatkan fardu ain tauhid. Kita duk mengajar fardu ain pekoh, kita duk mengajar fardu tasawuf, sentiasa peringatkan fardu ain tauhid. Jadi kalau kita ni tukang ceramah saja, kita peringatkan belajar fardu ain tauhid, pekoh tasawuf. Kalau kita guru Quran, mengajar Quran, peringatkan murid kita. Jangan baca Quran, belajar Quran saja. Baca Quran ni sunat. Belajar fardu ain tauhid, pekoh tasawuf. Peringatkan murid tu. Ni orang mengajar Quran ni, peringatkan murid. Ni orang mengajar Quran tinggi pun lari daripada fardu ain tauhid, pekoh tasawuf. Oh, tu payahlah. Mana kalau orang mengajar pekoh tasawuf fardu ain ke, peringat. Sebab orang mengajar besar tanggungjawab di hari akhirat. Sebab orang ikut kata dia, orang ikut nasihat dia. Tapi dia sendiri pun tak belajar fardu ain tauhid, pekoh tasawuf. Tu payahlah. Kena satu peringat. Fardu tauhid kena tekan. Yang akhir zaman ni. Sebab pegangan mudah-mudah pun terpesong molek-molek ada, terpesong pula tidak ada yang memperbetulkan. Ialah kadang-kadang dibicarakan secara tak jelas,
Betul. Kalau kita yang faham ni, kita faham lah. Betul. Tapi dibimbangi sebab orang ni tak jelas. Orang tak jelas. Kita diberi pilihan sebebas-bebasnya pada zahir. Tapi dah sebut pada zahir. Berarti setakat tu je. Tetapi pilihan kita duduk di bawah qada qadar. Pilihan kita tak boleh lari dari qada dan qadar. Ayat yang digunakan, kita diberi pilihan sebebas-bebasnya. Tapi pilihan kita duduk di bawah qada qadar. Kita tak boleh lari daripada pilihan kita, tak lari dari qada dan qadar. Kena perjelaskan boleh. Terkadang dia di bawah qada qadar ni, pilihan tu qada qadar ke tak? Biar berjelas. Jangan faham pilihan bawah qada qadar tapi bukan qada qadar, cuma duduk dalam tu. Tak jadi gitu. Sebab disebut pilihan sebebas-bebasnya. Sebebas-bebas pada zahir. Tapi bukan kata pilihan tu duduk bawah qada qadar. Diri pilihan tu qada qadar dah pada batin hakiki. Biar jelas. Biar jelas. Kalau kita cerita yang tak jelas, orang lagi faham kok lain. Cerita jelas-jelas, cerita ulang-ulang pun dia pergi faham kok lain. Cerita jelas-jelas, cerita ulang-ulang pun pergi faham kok lain. Ni bab pegangan. Jadi makna yang keempat ni, tiada sangkut paut dengan ikhtiar hamba. Yang pertama, kedua, ikhtiar hamba pada zahir. Yang ketiga, tiada sangkut paut ikhtiar hamba, tapi hamba boleh memilih untuk menolak dan membalas. Yang keempat ni, tiada masuk, tiada sangkut paut, tiada hubungan sama sekali dengan berikhtiar hamba, seperti mati kekasih dan binasa harta. Binasa harta bukan ikhtiar hamba. Tapi kalau binasa harta tu berpunca daripada perbuatan orang lain, maka masuk nombor 3. Binasa harta contohnya sekarang lah, bila berlakunya banjir, binasa harta, binasa perkakas rumah, binasa tanaman contohnya, habis kenderaan contohnya. Itu memang tidak ada sangkut paut langsung dengan ikhtiar hamba. Semata-mata kehendak Allah. Semata-mata kehendak Allah. Dan segala balak, macam-macam ujian. Contohnya sakit atau macam-macam ujian yang semata-mata kehendak Allah, bukan pilihan hamba. Tapi kalau pergi pada asbab hamba sendiri, pada ni, itu pilihan hamba lah. Jadi nak kira pada hak tak ada hamba semata-mata ni kan, dia kadang-kadang penyakit ni jaga molek kesihatan dia ni, jaga molek, jaga makan minum, sehingga dikatakan dia ni tak ada nikmat hidup. Dah dijaga belaka, tak ada nikmat hidup. Pergi makan dengan kawan-kawan, hak ni tak makan, hak ni tak makan, hak ni tak makan. Orang panggil kamu ni tak ada nikmat hidup. Dah dijaga. Tapi tiba-tiba ada penyakit. Itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bala ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar atasnya, atas bahagian yang keempat ni. Sabar atasnya, atas barang yang tiada masuk, yang tiada sangkut paut sama sekali buat ikhtiar hamba ni, setinggi-tinggi segala pangkat sabar. Ini sabar yang paling tinggi sekali. Sabar pada mengerjakan taat tak tinggi mana, sebab taat tu kita yang pilih. Sabar pada mengerjakan taat, ngam barulah sebab kita yang pilih nak taat. Sabarlah. Kita pilih nak belajar kan, sabarlah. Belajar tu pilihan kita, tak mau belajar pun apa, tak mau buat taat pun apa. Kita pilih nak belajar, kita pilih nak buat taat. Sabarlah, tak pelik sebab kita pilih. Kita pilih meninggalkan maksiat, sabarlah, kita pilih. Kita nak maksiat pun boleh. Dah.
Kita pilih nak tinggal maksiat. Maksiat ni neraka. Sabarlah. Tak pelik sabar sebab kita yang pilih. Hak ni tak ada kaitan dengan pilihan hamba. Tak boleh lari. Tak boleh lari hak ni. Taat boleh buat, boleh tinggal. Boleh lari. Maksiat boleh tinggal, boleh buat, boleh lari. Hak ni yang keempat ni boleh lari. Tak boleh lari. Sabar ni lah setinggi-tinggi segala pangkat. Segala pangkat sabar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabar di dalam Al-Quran atas 3 pangkat. Sabar atas menunaikan segala fardu, dan baginya 300 pangkat. Dan sabar atas yang diharamkan, meninggal kepada yang diharamkan, dan baginya 600 pangkat. Dan sabar atas bala ni tadi ni. Pada ketika jatuh ia, pada ketika berlaku ia dengan terkejut, tiba-tiba berlaku, maka baginya, bagi sabar atas balak ni 900 pangkat. Inilah sabar yang setinggi-tinggi pangkat sabar, 900 pangkat. Sabar atas balak yang tidak masuk di bawah ikhtiar, pilihan hamba, dan hamba pun tidak ada pilihan untuk menolong. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.